Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, kita ahli sufi, kita dalam dunia ahli sufi dan ilmu kita tasawuf, yaitu berasaskan ilmu ketuhanan. Dan kita bisa mengambil iktibar, melihat dunia barat. Sekarang kalian tahu saya sudah masuk ke platform ataupun ruang antarabangsa dan mempromosikan ilmu ini. Dan kita alhamdulillah sudah lebih dari 3 million ikut kita, alhamdulillah. Tetapi kita pun mempelajari apa yang berlaku pada dakwah orang-orang Kristian. Karena saya sempat juga bertukar pendapat dengan padri-padri Kristian. Mereka juga sama macam kita. Yaitu Injil mereka juga menekan neraka, syurga, dosa, pahala. Kita, Quran pun sama. Dan kita setuju Tuhan tu satu. Kalau kita tidak mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan, dia tidak mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, Tuhan tu satu, okey. Jadi dia kira Father in Heaven, mana Bapa lah, Bapa yang di langit. Jadi kira Tuhan Allah. Jadi dia menerangkan, dia berdakwah, menerangkan neraka, syurga, dosa, pahala, akan kamu masuk neraka. Dan dia dapati umat dia, umat Kristian ini, kalau kita boleh panggil umat Kristian, makin terpelajar, makin banyak soalan. Kenapa Tuhan zalim? Kenapa Tuhan suka menyiksa? Kenapa mesti ada syurga, neraka dan sebagainya? Kenapa dalam Bible ni banyak sangat penyiksaan? Kenapa dalam Bible ni sangat menekan pada neraka? Mana dia Allah, Tuhan punya kasih sayang dan sebagainya. Justru itu ramai give up, makna lepas tangan dengan agama mereka. Menjadi free thinker, menjadi atheist dan sebagainya. Dan kita tahu banyak juga gereja mereka dijual. Kerana enggak orang datang lagi. Jadi kosong, dijual. Dan ada juga orang Islam kita beli dan bikin masjid. Gereja-gereja di England dan sebagainya. Perkara ini timbul juga dalam arena antarabangsa, soalan-soalan yang ditujukan kepada Islam. Bukan saja ditujukan pada orang-orang Kristian. Soalan-soalan sama juga ditujukan pada Islam. Mana Tuhan? Adakah Tuhan ni suka menyiksa? Tuhan ni zalim dan ditujukan pada kita juga. Kenapa mesti ada neraka? Kenapa mesti Allah paksa kita supaya menyembah dia? Kenapa kita tidak ada kebebasan memilih? Kenapa semua mesti ditakdirkan? Kalau semua ditakdirkan, kenapa kita mesti masuk neraka? Kalau kita tak ada pilihan, kenapa mesti masuk neraka? Soalan yang sama ditujukan pada kita.
Saya baru masuk platform ini April tahun ini, 2020. Soalan macam gini banyak. Tapi ahli syariah yang di luar, ahli-ahli syariah yang dalam dunia barat, yang fasih dalam bahasa Inggeris, semua enggak mau jawab. Posisi mereka ialah, oh biarkan dia tanya ni semua, ini semua masuk neraka ni. Tak usah jawab, biarkan. Dia tanya apa tu, kenapa Tuhan ni zalim, kenapa, jangan jawab. Biarkan, diamkan. Ni semua ahli neraka. Itu posisi orang syariah. Sangat mengecewakan. Jadi berputar soalan ni, berputar. Kerana tidak mau dijawab. Kan? Kenapa mesti ada tsunami? Kenapa mesti ada kanker, leukemia? Kenapa mesti ada dalam keluarga mu'alaf, yang tak mu'alaf masuk neraka, yang mu'alaf masuk syurga? Kenapa? Banyak soalan. Tapi ahli syariah senyap. Posisi mereka, biarkan apa dia nak cakap, biarkan ni semua ahli neraka. Nanti dia mati semua masuk neraka. Jangan jawab, biarkan. Kamu buat begini, ini berbahaya pada Islam. Kerana anak cucu kita akan sampai ke peringkat ini. Makin diorang terpelajar, makin diorang bertanya. Kalau kita diamkan, ibarat kanser yang memakan diri. Kalau kita tidak jawab, soalan ini akan timbul dalam masyarakat kita. Rasulullah dah pesan, kamu akan ikut tindak tanduk orang-orang barat, tapak demi tapak, sehingga mereka masuk lubang biawak, kamu akan ikut. Anak cucu kita akan bertanya ini. Dan kita kata, oh biarkan. Tapi kalau kena pada batang hidung kita, anak cucu kita mau biarkan. Sampai mereka jadi atheist, jadi free thinker, give up agama. Kan memakan tiang seri kita. Memakan diri kita sendiri. Oh, orang barat kita boleh, biarkan ni semua ahli neraka. Tu saya jawab. Bukan tu saya jawab, kamu tak tahu macam mana nak jawab. Itu sebenarnya. Kan? Bila saya masuk, saya terangkan, diorang macam marah. Kenapa engkau macam mengajar diorang gini. Kenapa dia tanya saya? Saya cakap, saya jawab, kalau sebelum kamu tanya saya tanya kamu dulu. Kamu boleh jawab bila kita duduk semeja bermuzakarah. Bagaimana Allah tu zahir? Terangkan saya. Macam mana dia lebih lekat dari urat nyawa kita? Bagaimana dia halus bila dia dalam maha besar? Kan? Kenapa anak Adam dilahirkan, ditetapkan ahli syurga dan ahli neraka? Mana keadilan? Lepas tu semua senyap. Tak berani masuk. Masuk saya kasih syarat ni. Terangkan saya ni syarat. Pasal kamu masuk dunia ahli sufi. Kamu mau muzakarah dengan saya, terangkan saya. Macam mana Allah tu zahir. Kamu tengok batu, kayu, pokok ni, Allah tu zahir. Macam mana dia halus bila dia maha besar. Bila dia firman kun, hanya dia yang ada, pada siapa dia firman kun. Kita tanya, kamu boleh jawab ini, boleh duduk semeja dengan saya, boleh berbincang. Tak ada kamu duduk dunia syariah kamu, jangan kacau saya. Sekarang tak berani. Kan? Kamu jurutera, kamu masuk bidang medical, bidang apa ini, kedoktoran. Kamu mesti tahu pasal kedoktoran. Kau nak cakap pasal kedoktoran, kau takkan berduduk jurutera, jangan masuk sini. Sekarang tak berani. Cakap mau tanya saya, kasih syarat dulu. Nak duduk semeja dengan saya, mesti tahu ini.
Tak tahu, tak usah. Jangan kacau saya. Tapi kita dapat terangkan pada kaum kafirun ini. Alhamdulillah kita tengok dah berkurangan serangan mereka terhadap agama kita. Alhamdulillah. Kita tak boleh peluk tubuh, biarkan, ini semua ahli neraka. Itu ahli neraka akan masuk pada kita punya masyarakat dan masyarakat kita akan jadi macam mereka tidak lama lagi. Apa yang di masyarakat barat tu akan sampai ke sini. Lama-lama pun sampai ke sini dan anak cucu kita jadi macam mereka. Banyak persoalan dan kita tak mau jawab, biarkan ahli neraka. Dan ramai orang kita akan bertanya. Dan ramai akan lepas diri daripada agama. Justru itu sangat mustahak kalian semua faham benar-benar ilmu tasawuf, ilmu ahli sufi ni, dunia ahli sufi ni. Faham dengan sebenar-benar faham. Supaya kalianlah benteng di hari kemudian sekolah madrasah di hari muka di bawah kelolaan Yamas Indonesia dapat membantu masyarakat kita pada tauhid asas. Apa tauhid asas yang setiap Nabi mengajar dan Allah juga mengajar? Awaluddin ma'rifatullah. Itu tauhid asas. Di alam azali Allah SWT mengajar alastu birabbikum. Dan setiap Nabi mengajar umat-umat mereka yang belum beriman lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Umat-umat mereka yang belum beriman. Ini asas tauhid. Mengenalkan Allah kepada umat. Bila Nabi-Nabi tak ada, turun kepada warisul anbiya kita. Kita yang mengajar awaluddin ma'rifatullah. Bukan kita mengajar syariah. Bila kata dakwah Islam, mana dakwah syariah? Itu tak apa. Dakwah syariah, syariah yang mana satu? Nusantara ini Syafi'i. India Hanafi. Atas sikit Hambali. Atas sikit Wahabi. Atas sebelah kanan itu Iran meh. Syiah. Jadi dakwah Islam apa? Bukan dakwah Awaluddin, tidak, dakwah mazhab tertentu. Jadi dia dakwah, dia mengajarkan fahaman mazhab tertentu. Kalau di Nusantara ini Syafi'i, di India Hanafi, sikit atas Hambali, lagi atas Wahabi, ke sana sikit Syiah. Ini dakwah Islam, bukan awaluddin ma'rifatullah yang Allah dan juga nabi-nabi termasuk Rasulullah SAW mengajar awaluddin ma'rifatullah, awal agama, mengenal Allah SWT. Mengenal Tuhan yang satu dan menyembah dia. Ini dia. Dan kalau kita tidak kenal dan kita tidak fasih dalam ilmu tasawuf ini, ilmu ahli sufi ini, ilmu dunia sufi ini, kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sukar diterangkan kalau kita nggak ada ilmu ahli sufi. Kita tak boleh ikut syariah, diamkan. Ini semua ahli neraka yang bertanya. Biarkan, tidak boleh. Dia akan makan anak cucu kita. Dia akan meresap pada anak cucu kita. Bila makin terpelajar, makin
banyak pertanyaan. Akhirnya seperti dunia barat, mereka lepas tangan di agama dengan menuduh Allah tu sangat zalim, suka menyeksa, suka menurunkan balak, membunuh bilion-bilion orang. Perang lah, perang dunia lah dan sebagainya. Kan? Kalau dulu, kalian akan menjadi seperti penghuni gua kahfi. Membawa diri sembunyi di gua-gua. Seperti Nabi Isa pernah berkata, satu ketika ada 10,000 ahli sufi bertapa di gunung-gunung, di lembah-lembah. Dan kita tahu dari sirah Islam, Rasulullah hijriah ke Madinah, turun ahli sufi di lembah dan di pegunungan, bertemu Rasulullah SAW di Madinah dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Dan mereka diletakkan di Masjid Nabawi dan bersama sahabat-sahabat yang hijriah yang belum dapat pasangan duduk, tempat duduk, dan dipanggil ahli sufah. Kalau kita tidak mengatasinya, kalian akan menjadi seperti penghuni gua kahfi, sembunyi, bawa ilmu kalian sendiri, atau kalian menjadi seperti Khidir, bawa diri orang tidak kenal, tidak mau masuk campur lagi urusan masyarakat, urusan dunia, bawa diri. Dan kerana seperti Khidir berkata pada Musa yang pegang kuat pada syariah, kamu tidak boleh sabar perkara yang kamu tidak akan tahu. Inilah sempadan di antara kamu dengan aku. Kalian akan jadi begitu. Tapi alhamdulillah, kerana kita sekarang, seperti saya pesan, semua duduk di bawah naungan Yamas Indonesia, maka ini akan menjadi benteng di hari muka. Dan insyaAllah, bila buku kita sudah siap, insyaAllah sampai masanya, Yamas Indonesia akan membuat kursus dunia ahli sufi di merata tempat. Kita tengah siapkan bukunya, buku asas. Jadi kita tidak akan lari, kita akan jadi benteng. Ya. Karena itu Rasulullah SAW berkata, dan ini benteng kuat di Indonesia. Benteng. Karena itu satu ketika satu orang alim pergi ke makam Rasulullah SAW. Dalam pada itu dia fana, mana dia kasyaf, dia melihat Rasulullah dengan ramai orang keliling baginda dan baginda memeluk mereka. Maka dia tanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang itu, kenapa kamu memeluk mereka? Maka Rasulullah, inilah orang-orang yang mencintai aku dan aku mencintai mereka. Siapakah orang-orang ini? Nah, ini dengar, Rasulullah kata, inilah orang-orang dari Indonesia. Orang-orang dari Indonesia. Ini dia. Saya dah hantar itu kepada Tuti. Itu cerita ini. Dari satu ulama. Yang Rasulullah peluk, cium. Dan orang, siapa ini orang? Inilah orang-orang dari Indonesia. Yang mencintaiku dan aku mencintai mereka. Dan ulama ada mentafsirkan ni kerana Indonesia suka buat maulid dan sebagainya. Malaysia pun buat maulid. Singapura pun buat maulid. Bukan.
Kerana kita ahli sufi, kitalah warisul anbiya. Kita yang membawa ubur yang baginda tinggalkan untuk dunia. Kita yang menjalankan dakwah Awaluddin Ma'rifatullah. Dan orang-orang kita juga bukan saja cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Tanya mereka. Semua pun. Kan? Jadi, itu yang kita tengok loh. Ramai sekeliling baginda peluk, cium. Jadi orang ni, siapa ni orang yang kau peluk? Ni semua daripada Indonesia. Kan? Jadi ambil iktibar di situ. Kita punya perjalanan, Alhamdulillah, insyaAllah direstukan. Ingat, kita bawa naungan Yamas Indonesia. Ilmu saya semua diserah pada Yamas. Dan Yamas insyaAllah bila buku kita sudah siap, akan mulai kursus tasawuf atau dunia sufi di segenap tempat insyaAllah. Doakan buku itu dalam proses tapi belum dikasih green light lagi. Bila green light sudah ada, saya akan keluarkan. Dan akan serah pada Yamas untuk mengelolakan kursus-kursus ini di segenap tempat. Dan kalian juga lihat ilmu ini. Bila kita sudah ada faham ni, kita lebih tenteram. Lebih tawadu. Lebih mengikrarkan akan kebesaran Allah. Bukan saja itu, kalian juga lihat kita beribadah malam bersengkang mata, siang mengikat perut dan banyak lagi kegiatan agama yang ibadah yang kita buat. Tidak pernah kita fikirkan neraka, syurga, pahala, dosa. Kita buat lillahi ta'ala. Kita buat kerana mau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita zuhud, baca Quran, malam tahajud, siang puasa, sedekah dan sebagainya. Benar-benar takut pada Allah yang tidak kelihatan. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kita kejarkan syurga, neraka, ini tak ada dalam kamus kita. Enggak ada. Kamus kita enggak ada pahala, dosa, enggak ada syurga, enggak ada. Semua buat lillahi ta'ala. Kerana kasih pada Allah dan Rasul. Kita buat. Ini dia dunia kita. Dunia kita, ini dia. Jadi, kalau kita tengok amalan kita, kalau kalian betul-betul buat, ini satu amalan yang tinggi, lagi kuat. Malam bersengkang mata, siang puasa. Baca Quran, zuhud. Sentiasa zikrullah. Ini ibadah tinggi. Orang syariah pun sukar nak melakukannya. Tapi bagi kita menjadi normal, menjadi biasa. Biasa. Orang ni, berapa hari puasa? 5 hari. 6 hari. Itu ranjat. Orang syariah paling banyak selat-lat Nabi Daud. Itu syariah. Kita cuma 5 hari tak boleh. Kita buat kerana mau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan pahala, dosa, syurga, neraka. Kita reda. Apa pun kita reda. Apa juga keputusan Allah, kita reda. Tidak kita mempertikaikan. Jadi, fahamkan ni ilmu.
sebaik-baiknya selagi saya masih hidup. Karena kalau saya nggak ada itu pusat untuk rujukan, udah nggak ada. Maka kalian terpaksa mau sendiri mau. Kau sudah faham betul-betul. InsyaAllah itu tiang tidak akan roboh. Mau fahamkan, bikin library sendiri. Perpustakaan sendiri. Jangan lari daripada ilmu. Lengkapkan untuk anak cucu kita. Untuk masyarakat yang akan datang. Jangan tengok pada saya sudah 70. Berapa lama lagi kan? Kalau 100 dah goyang-goyang, wah, mau suruh saya tazkirah, saya ketuk kepala kalian. Dah goyang-goyang, gigi pun mau jatuh. Tak boleh. Kan? Selagi saya masih ada, selagi turun ini ilmu. Kalian tengok tiap-tiap minggu dengan nota setiap. Kalau tidak diilhamkan, kamu ingat senang bikin nota ni, mau susunkan ni dengan firman hadis dan sebagainya. Bukan senang. Bukan senang. Tapi bila sudah diilhamkan, apa mesti disyarahkan. Macam ini tak wujud 4. Hari ini tak wujud 5 sudah turun pada saya. Saya dah tahu apa nak cakap minggu depan. Syukur. Itu bird eye view apa. Pandangan dari atas sudah nampak. Langka dia sudah nampak apa yang saya cakap minggu depan. Alhamdulillah. Kan? Jadi, fahamkan ini ilmu. Untuk anak cucu kita, untuk masyarakat kita, untuk agama, untuk Allah dan Rasul. Kita tak boleh cakap, biar dia bertanya, jangan jawab, ini mengali neraka, tak boleh. Nanti anak cucu kita akan bertanya. Kan? Itu jam tak guna menangis darah kalau terlambat. Fahamkan ni semua dan jawab mereka. Dan Alhamdulillah juga kita tengok pertukaran dari masa kita start mengajar 1990. Dulu begitu banyak kecaman, banyak yang cuba mau jatuhkan kita. Banyak juga yang mau fitnah. Tapi sekarang sudah 30 tahun kita mengajar. Dan mereka ikut lihat sendiri keberkesanan ilmu ini pada diri mereka dan ilmu mereka. Maka pada masa-masa ini kita lihat yang datang tu mau belajar. Dulu yang datang tu bawa senapang mau tembak. Mana ada salah, tung-tung dia mau tembak, mau cari salah kan. Sekarang enggak. Sekarang mereka datang dengan pensel, dengan pena, tulis lain. Dulu kita lihat semua menunggu silap mau tembak dengan senapang gajah. Bukan senapang biasa, senapang gajah. Sekarang sudah beza. Makin kalian faham ini ilmu, makin seronok, makin rasa lebih indah, lebih nikmat tentang ini. Ini dunia ahli sufi. Dunia ahli sufi. Lain. Ibadah kita pun lain. Tidak sama. Kita mengambil ibadah yang sunnah pun seperti wajib. Seperti fardu. Kita tidak bermain. Puasa 1 bulan Ramadan, kita puasa hari-hari. Kalau bulan Ramadan tu rasa senang. Alhamdulillah. Memang rasa senang lah bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan puasa tu yang berat tu. Orang makan kiri kanan, kiri minum depan belakang. Kita puasa kan. Kau Ramadan semua puasa kan. Luar Ramadan. Orang makan kiri kanan, kiri makan. Depan belakang minum. Kita relax. Lebih berat. Jadi ingat ni.
kita fahamkan ni ilmu dengan sebenar-benarnya, ilmu ini. Itu yang Allah berfirman dalam Quran, ada yang Allah beri kebenaran pada orang ini dan orang ini akan mengajarkan kebenaran itu. Jadi fahamkan ilmu ini sebenar-benarnya dan kalau boleh improve, diperbaiki, alhamdulillah perbaiki. Ya. Dan jangan lupa ibadah tu kerana mau pendekatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak neraka syurga ni. Ya. Itu mukadimah yang saya mau fahamkan pada kalian berapa penting ini ilmu di bahari muka. Pasal bila masuk arena antara bangsa, baru saya lihat rupanya ujian yang mereka lalui akan terjadi pada kita, pada masyarakat kita. Kita tak boleh berpeluk tubuh, biarkan ni semua ahli neraka. Jangan jawab. Bukan jangan jawab, tak tahu jawab lah kan. Bukan biarkan, tak tahu jawab kan. Tak boleh. Kita kena jaga. Itu pasal di Amas ni, hai anak muda, jagalah agama Allah. Hai anak muda, jagalah agama Allah dan kau akan mendapat pertolongan Allah. Macam begitulah kalau saya tidak silap. InsyaAllah. Jadi itu mukadimah yang saya mau sampaikan. Semat dalam minda kalian berapa mustahak ilmu ini pada dunia Islam dini hari dan di hari muka. Sangat mustahak. Dan syukur kalian semua sahabat-sahabat di sekeliling kalian ni berarti satu hati, satu jiwa, satu asas, satu bangsa, satu budaya, satu ilmu, satu pandangan, satu kefahaman, satu tauhid. InsyaAllah. Bersama. Okey. Jadi udah itu kita masuk pada kita punya notah untuk kita syarahan tentang tidak wujud. Jadi di surah Al-Hadid, Allah SWT sudah berfirman yang dia sudah turunkan ayat-ayat yang terang yang dapat mengeluarkan seseorang dari itu daripada kegelapan kepada cahaya. Al-Hadid ayat 9. Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang terang yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dapat petunjuk. Di sini inilah ayat-ayat makrifat. Ayat-ayat yang ada pintu makrifat. Yang dulu kita tidak nampak pasal kita tak ada ilmu. Sekarang kita buka Al-Quran, kita tahu ini ayat makrifat. Dia yang zahir, dia yang batin, awal akhir, tidak jatuh selai daun, melainkan dia tahu dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Dia tahu ini adalah ayat-ayat makrifat. Yang dulu kita tidak nampak. Itu pasal Ustaz Johor, lepas dia tahu ini, dia pun kari. Dia jumpa saya, Ustaz, sekarang saya tak boleh jadi kari. Kenapa? Bila saya baca Quran, saya nangis. Bila saya Quran, saya nangis. Jadi saya diberitahu, kamu tak boleh jadi kari lagi. Kan untuk baca Quran. Kamu mengajar Quran sudah. Kan? Tak boleh. Pasal dia nampak pintu makrifat. Ayat ini ayat-ayat yang terang. Yang mengeluarkan. Jadi kalian kau mentelaah Al-Quran akan berjumpa ayat-ayat ini yang kalian tahu maksud di sebaliknya. Itulah ayat-ayat makrifat yang Allah turunkan. Allah menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahuinya. Jadi kita yang dapat ini ilmu,
yang mau Allah tunjukkan makna di sebalik ayat-ayat ini. Yang di mana ahli-ahli syariah yang tidak faham mengatakan mutasyabihat. Mutasyabihat. Mana ayat yang hanya Allah saja yang tahu. Pasal dia tidak marifat. Dia tidak tahu maksud di sebalik ayat-ayat ini. Dan Allah berfirman, mata kamu sudah menjadi tajam. Mana kita sudah nampak di sebalik itu. Sifat hakikat makrifat. Kita sudah masuk sifat hakikat makrifat. Mata kita sudah tajam. Itu pasal Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Itu tidak wujud. Ini sangat mustahak. Inilah foundation asas ahli sufi. Jangan terlepas ini. Terlepas ini asas roboh. Foundation jatuh. Ingat, kamu kenal diri kamu. Kamu kenal Tuhan kamu. Kamu tidak wujud. Kamu tidak wujud. Dan kalau kita faham ini, insya-Allah kamu akan diajar Allah satu ilmu yang tidak ada lagi sesudahnya, sifat kejahilan. Tidak ada lagi. Sudah tentu tidak ada sifat jahil. Sifat jahil melekat pada sifat. Tapi kalau kita tak wujud, kejahilan tidak melekat. Kita tidak wujud. Bila kita ingat kita wujud tu, itu datang sifat jahil. Bila kita ingat kita tidak wujud, tidak ada sifat jahil, kerana sifat jahil tak boleh melekat pada sesuatu yang tidak wujud. Itu mustahak kita ahli sufi. Bila kita faham dengan sebenar-benarnya kita tidak wujud. Makna di benak mindah kita sentiasa sedar, aku ini tidak wujud. Sentiasa. Ilmu itu menerap pada kita. Yang kita wujud. Saya beri contoh. Saya tak tahu kalian lah. Tapi saya, Ya Aziz Samsudin, kita dua orang, siapa lagi ya? Kita miskin lah. Kan? Kita tahu. Tak payah cakap lah. Dan mindah kita tahu kita miskin. Tak payah cakap. Kita tak ada rumah banglo 3-4 tingkat, kita tak ada kereta Mercedes, kita tak ada jam Rolex ke apa, tak ada. Kita tahu, tak payah cakap. Jadi kalau orang cakap, Aziz, Ustaz, mari kita makan ni, restoran ni. Wah, dia punya bayaran satu orang dekat $10,000. Saya dengan Cik Aziz tu cakap, mana boleh, kita tak mampu. Pasal kita tahu kita tidak ada kemampuan, kita miskin. Begitu kan? Kita boleh ingat kita tak wujud. Kan? Begitu kita ingat aku Islam. Orang kawan dia Cina, mari makan babi. Tak boleh. Kenapa? Saya orang Islam. Kan? Kita tahu sudah serap dalam minda kita orang Islam tak makan babi. Jadi mau serapkan sentiasa dalam minda ni, aku tak wujud lah. Bila kita dapat serapkan ini, baru kita nampak kebenaran yang hak. Kebenaran yang hak. Tak ada lagi dikotori. Hak. Pertama-tama baru kita sedar, dialah yang Maha Esa. Esa makna seperti laut yang seluas mata memandang. Begitu, Esa. Kalau ada satu ketulan ais, keesaan itu terganggu. Kerana ada satu ketulan ais. Begitu pula kalau Allah tu wujud,
Esa. Kalau kita wujud, sudah jadi gangguan. Sudah jadi gangguan. Seperti air lautan tu ada iceberg, ada ketulan ais. Jadi tidak esa. Kalau Allah tu esa, kita tak boleh wujud. Bila kita wujud, ada gangguan. Contoh, kalau 1000 orang putih, sekali ada 1 orang hitam, kan? Maka sudah ada gencutan. Begitu, Allah tu esa, kita tak boleh ada. Kalau kita ada, tidak esa. Sudah ada gangguan. Seperti air lautan tu, rupanya ada ais. Jadi tidak esa. Tidak seluas-luasnya. Tidak. Kan? Ini melainkan kita faham kita tidak wujud, macam mana kita nak mengesakan dia. Melainkan kita tahu kita tak wujud, macam mana kita nak mengesakan dia. Itu dia. Macam orang tu cakap, aku dan rakan-rakan aku semua kaya. Kita tahu kita miskin. Jadi kita boleh mengesakan dia kaya. Kan? Seperti Allah kata, aku wujud. Dan kalau kita tahu kita tak wujud, kita boleh mengesakan dia. Tapi kalau kita kata kita wujud, macam mana kita nak mengesakan dia? Tak boleh. Kita tak boleh mengesakan. Dan kita ingat kita wujud. Dengar tak saya cakap ni? Boleh ya? Jadi itu mustahak. Pertama-tama bila kita tak wujud, baru kita boleh faham makna dia Maha Esa. Kalau tidak, apa dah cakap, kau cakap dia Esa tapi kau wujud. Dah boleh. Kan? Suaranya berbalik lagi. Bila kita kata kita tak wujud, baru dia Maha Esa. Itu pasal Rasulullah SAW bersabda, pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Berdenging lagi. Pasal dia tak berawal, sentiasa ada. Seperti lautan tu, sentiasa ada, sama ada ketulan ais ke tak ada ketulan ais, lautan tu ada. Suaranya berdenging lagi. Sebelum ketulan ais tu, lautan sudah ada. Maaf Ustaz, nggak dengar. Bila ketulan ais tu cair, lautan masih ada. Lautan tidak berawal, tidak berakhir. Tetapi ais tu berawal dan berakhir. Begitu juga manusia tu berawal, berakhir. Sebelum ada manusia, Allah tu sudah ada. Dia tidak berawal. Belakang kita terjadi. Bila kita binasa, hancur. Yang tinggal dia juga. Dia tidak berakhir. Hasil. Kan? Jadi selagi kita ada, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita faham dengan sebenar-benarnya, bila kita dah tahu kita tak wujud, sebenarnya dia Maha Esa. Tiada permulaan, tiada berakhir. Esa. Dan Profesor Ramadan berkata, Allah sedia ada sebelum wujudnya segala sesuatu. Sudah ada. Dan sebelum wujudnya zaman dan tempat, ataupun masa dan tempat. Sudah ada. Maaf Ustaz, suaranya mendesing Ustaz. Profesor Ramadan berkata, tiada pun tak ada. Tiada pun tak ada. Apa yang tak ada. Tapi kita tengok, ulama syariah boleh terbabas kat situ. Buku agama Islam, buku tauhid Islam. Kita terjadi daripada tiada. Habis lah. Amos. Kan? Berarti Allah ada dan di sebelah Allah ada tiada. Dan kita terjadi daripada tiada. Tak boleh. Profesor Ramadan dia, tiada pun tak ada. Kalau tiada ada, berarti Allah tak layak menjadi Allah, kerana ada sesuatu
selain daripada dia. Tak boleh. Tak boleh. Tiada pun tak ada. Hanya dia itu Rasulullah kata, pada permulaan Allah saja ada dan tak ada apa pun bersama. Esa. Itu pasal dia mesti cipta sesuatu daripada diri dia. Untuk keesaan itu tetap esa. Kalau kita tengok makhluk tu adalah sebahagian daripada Allah. Adalah lain tu adalah penzahiran. Mana kita tengok air batu tu, kerana kita sudah ada ilmu yang yakin, kita lihat dengan pandangan yang yakin, air batu tu air. Sebahagian daripada lautan. Terjadi dari sedikit air lautan tu menjadi ais. Kedua, sudah ada lebih dari satu kewujudan. Tauhid akan tumbang. Satu. Kedua, kalau diambil ciptaan ni, unsur ciptaan ni daripada luar. Jadi, kalian ahli sufi mesti faham. Kalau Allah mengambil unsur selain daripada diri dia, maka sudah ada lain kewujudan. Tidak boleh dia, pada permulaan dia saja yang ada. Kedua, kalau kita datang daripada unsur yang lain, maka kita mesti sembah unsur itu. Bukan sembah dia. Pasal kita datang dari unsur itu. Tetapi tidak. Kita datang daripada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada aku kepada aku engkau kembali. Itu dia. Itu pasal kita sembah dia. Kan? Tapi kita akan masuk lebih dalam ni. Sekejap lagi ya. Jadi kita tengok contoh laut Esa. Seluas-luas mata memandang. Tetapi bila ada air saja, keesaan tu hilang. Keluasan tu hilang. Bila Allah tu wujud yang Esa. Tapi kalau kita wujud, sudah dikorupsinya. Enggak bisa. Okey. Jadi kita tengok ni, Keturunan Ais berkata, bisakah kita saksikan keseluruhan lautan? Burung-burung yang berterbangan di atas. Hihihi, bagaimana bisa? Kerana sekiranya lautan menjadi menyeluruh, kalian tentu enggak ada lagi. Kan? Pasal cair, habis kan? Kalau lautan tu menjadi menyeluruh, balik semula, ais sudah cair. Tentu tak boleh lihat lagi lautan itu kan. Jadi pertama-tama bila kita sedar kita tak wujud, kita sudah menyatakan keesaan Allah SWT. Bila kita ingat kita wujud, itu kita menafikan dan mengkorupsikan keesaan Allah SWT. Macam susu tu, satu mangkuk susu, belakang kita nampak ada lada hitam, pepper kat situ satu. Kesusuan yang putih tu tercemar dengan pepper tu, lada hitam itu. Jadi kewujudan kita tak boleh ada, baru dia Esa. Tak boleh ada. Ini asas kita, foundation kita, foundation kita. Foundation. Baru kita faham bila kita tak wujud, baru kita menegakkan dan menyatakan memanglah Allah segala-galanya. Mana semuanya dia punya hak. Bukan kita. Tak wujud macam mana bisa memilih? Tak boleh. Memiliki, tak boleh. Kan? Dari keesaan itu, maka berwajah halus. Dari keesaan itu
berwajah halus. Makna dari air lautan yang banyak tu, sedikit air lautan tu ditetapkan berwajah, ditetapkan menjadi ketulan ais. Begitu Allah Maha Esa, sedikit diri dia tu ditetapkan atau berwajah, ditetapkan akan menjadi zat ciptaan pertama, ciptaan yang wajibul wujud ataupun hakikat supaya terzahir sifat-sifat. Jadi keesaan itu berwajah halus. Dan kita mesti ingat satu, kekal wajah Tuhanmu, kekal. Mana dia ni wajah walaupun dia seketul ais, sebutir air daripada lautan tu ditetapkan ataupun sedikit diri dia tu, tetap itu diri dia juga kekal. Itu pasal kekal wajah Tuhanmu. Itu pasal kita cakap bukan penzahiran. Dia macam menetapkan sedikit diri dia yang ini, yang halus ini. Ini akan daripada sini akan terjadi zat, terzahir zat. Sedikit diri dia. Tapi sedikit diri dia tetap dengan dia tidak bercerai. Kan? Seperti kamu tengok tangan saya, sedikit sini di tangan saya, sedikit. Tetap dengan diri saya, tidak bercerai. Tetap sebahagian saya, tetap sebahagian dia, kekal. Kekal. Dia bukan terzahir. Kalau terzahir tidak kekal. Dia berwajah. Berwajah. Sedikit diri dia tu ataupun yang halus tu berwajah. Atau sedikit diri dia yang paling halus tu, itu yang ditetapkan. Dari situ, maka itu yang dikata yang halus tu, maka dari yang halus tu terzahirlah zat. Zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Daripada yang maha halus tu, yang kekal. Kerana kekal kerana dia adalah sebahagian daripada Allah SWT. Maka daripada yang maha halus terzahir zat. Zat yang mendahulukan, yang mengakhirkan. Zat yang mengikut Profesor Ramadan, wajibul wujud kepada lain-lain ciptaan yang dipanggil mungkinul wujud. Inilah dia. Zat yang menjadi hakikat ke semua ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud. Tapi fahamkan, ini penzahiran daripada wajah yang kekal itu, iaitu sebahagian daripada Allah yang dihalus itu, maka terzahir zat, terzahir ciptaan. Kan? Zat terzahir menjadi ciptaan. Kan? Itu yang Profesor Ramadan segala hakikat alam semesta ini daripada satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Berarti semua itu datang lain-lain ciptaan dari ciptaan yang satu ini, iaitu zat yang wajib berwujud. Dalam mencerita ini, kalian mesti prihatin. Tak ada menceritakan kita wujud. Menceritakan tentang penzahiran. Sesuatu terzahir seperti air dengan air batu. Atau seperti meja kayu. Meja kayu. Meja itu penzahiran daripada kayu. Hakikat meja itu kayu. Meja itu penzahiran. Tak wujud meja itu.
Botol plastik. Botol tu penzahiran. Plastik tu hakikat. Botol tu tidak wujud. Pokok apple. Pokok tu tidak wujud. Pokok tu ada penzahiran daripada buah-buah, daun, akar, batang pokok dan sebagainya. Baru datang penzahiran pokok. Jadi walaupun kita terangkan daripada wajah yang kekal itu, yang halus tu, terzahir zat, daripada zat terzahir ciptaan, tidak menyatakan kita wujud. Penzahiran. Seperti meja kayu. Meja tak wujud, penzahiran. Kayu yang wujud. Ciptaan terzahir daripada zat. Zat tu wujud. Ciptaan tidak wujud. Botol plastik. Botol tu terzahir dari plastik. Botol tidak wujud, plastik wujud. Mangkuk kaca. Mangkuk tu penzahiran. Kaca tu yang wujud. Ciptaan daripada zat. Zat tu wujud. Ciptaan itu hanya penzahiran, tidak wujud. Seperti budak-budak pakai seperti yang antu yang ikat tu, kain putih apa panggil tu, kita pakai gula-gula yang lompat-lompat tu. Apa dia panggil tu? Ada yang orang pakai itu bergambar biasa tu. Bayar wang boleh bergambar. Yang lompat-lompat tu lah. Pocong. Pocong. Seperti pocong. Orang menyamar seperti pocong. Pocong tu tidak wujud. Orang itu menyamar supaya bisa mengambil gambar, dia dapat wang. Kan? Pocong. Kita pun adalah penzahiran. Jadi ini ilmu unik. Unik makna khusus. Bukan saja khusus. Satu kurniaan Allah SWT pada kita. Yang membuat kita faham. Membuat kita makrifat. Pasal kita tahu sifat, hakikat, makrifat. Membuat kita makrifat kepada situasi di depan mata kita. Itu pasal mata kita tajam. Ini ilmu yang yakin, yang bawa kita boleh melihat dengan penglihatan yang yakin. La taraun, boleh nampak neraka Jahannam pun kalau kita dengan ilmu yang yakin, dengan pandangannya yakin. Jadi ini satu anugerah kepada kita. Kita sudah ada satu ilmu yang Allah Ta'ala beri, yang kita melihat pada ciptaan. Kita tahu ciptaan adalah penzahiran tidak wujud, termasuk diri kita ini. Kita sudah faham. Maka di dalam benak kita ni sentiasa tertulis aku tidak wujud. Seperti kita tertulis ni, aku Melayu, aku Indonesia. Kamu daripada mana ya? Indonesia. Bukan. Kamu daripada England, bukan Indonesia. China, bukan Indonesia. Pasal udah masuk di sini. Jadi kita mesti sentiasa ingat dengan ilmu ini tak wujud. Banyak fadilat ni kalau kita tidak wujud. Kalau kita tidak wujud, tidak kita mau khianat dengan orang. Kenapa aku mau khianat dengan dia, dengki sama dia, aku tak wujud. Kenapa aku mesti marah dia, aku tak wujud. Tapi dia buat lari, kamu punya tunang, tak apa, aku tak wujud. Tak marah. Banyak kelepasan kita dilepaskan daripada pancaroba hidup di dunia ini. Bila kita tahu tidak wujud, tentu tak boleh marah. Tak wujud. Kan? Jadi kita ahli sufi mesti mau dalam hati ingat. Kan?
pelan-pelan Allah akan mendidik kita. Sampai kita sampai peringkat yang kita tidak jahil lagi. Selagi belum sampai ni kita akan ingat kita wujud. Masih ada soalan dan sebagainya. Dan itu pasal Allah berfirman, dialah yang zahir, yang batin. Kerana tahu daripada makrifat pada hakikat, pada sifat. Sifat tu datang dari hakikat, hakikat tu datang dari makrifat. Tu pasal dia yang zahir, dia yang batin. Dan bila kita faham ini, maka kita faham yang berlakon adalah zat. Yang berlakon adalah zat, bukan kita. Itu pasal bukan kau yang melimpah Muhammad, yang melimpah aku. Itu pasal Allah berfirman, hidup di dunia ini senda gurauan, main-main. Hidup di dunia ini senda gurau, main-main. Dia bermain dengan zat dia. Dengan zat dia, bukan kita. Kita tidak wujud. Fahamkan ni, fahamkan ni, fahamkan. Tak ada yang kita milik. Mereka tidak wujud, tak ada yang kita milik. Mereka tak wujud. Justru itu kita lihat anak kita. Adalah satu kesilapan kita ingat anak kita itu milik kita. Satu hari Allah ambil dia, kita jadi marah. Satu hari dia menderhaka pada kita, kita jadi marah. Dia bukan milik kita. Dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak wujud. Dia mengikut apa yang Allah tetapkan pada dia. Kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan kita. Itu pasal isteri kita pun bukan kepunyaan kita. Kita tak ada berhak pukul bantai. Tidak berhak untuk menjadikan dia hamba kalau dia enggak mau. Tak boleh. Tapi selalunya isteri, dia buat semua itu kerana mau tunjukkan kasih sayangnya pada suami. Jadi masak, basuh, gosok, kemas rumah. Kerana kasih sayang dia, bukan apa. Tapi jangan ingat dia milik kamu. Nanti kalau Bangladesh buat lari, kamu bunuh diri. Itu hak kamu. Tetapi kalau kamu tahu bukan hak kamu, Bangladesh buat dia lari, kamu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah punya kan. Allah boleh buat apa dia suka pada hak dia. Kan? Mungkin Allah beri kamu yang lebih baik daripada itu, insya-Allah. Jadi ingat ni. Bila kita ingat kita milik, itu selalu jadi hak. Jadi isteri ni aku punya milik. Wah, kita buat dia hidup, dia seksa. Tak boleh. Dia kalau mau menderaka dengan you pun, terpaksa kita diam. Dia bukan hak milik kita, dia ikut Allah punya perintah. Apa sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, kitab takdir dia, dia akan ikut, bukan kita. Allah berfirman, kamu akan hidup mengikut kitab ini sehingga hari itu pasal kita faham kita wujud banyak perkara kuraya. Banyak perkara kuraya. Itu pasal hidup ni senda gurauan main-mainan. Dia bermain. Bukan kita. Kita tak wujud. Bukan kita yang bermain. Tetapi kalau kita sudah faham kita tidak wujud, maka kita tahu yang mengikut sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat adalah zat dia. Zat dia yang berlakon. Bukan kita.
Dan zat dia akan mengikut apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada perubahan. Dan itu pasal kadang-kadang kita mau merubahkan orang. Engkau jangan makan dadah. Give up lah dadah. Bolehlah saya narkoba. Okeylah saya give up narkoba. Tapi balik semula. Kenapa? Kerana dia mengikut Allah apa perintah, bukan kita. Selagi tertulis dalam kitab dia mesti makan narkoba, dadah, tetap dia akan makan. Tapi kita yang tidak faham, satu ketika kerajaan pun tidak faham. Dihukum berat-berat orang makan narkoba. Dipenjarakan lama-lama. Dihukum sebat. Ada digantung. Tapi akhirnya dia faham. Ini adalah penyakit. Bukan dia mau buat satu penyakit. Yang mesti caranya lain. Itu pasal kita ada pusat penagihan dadah. Penagihan narkoba. Untuk memulihkan mereka ini. Khusus, bukan penjara. Maka kerajaan faham. Bagi kita ahli sufi, kita faham ini dia mengikut kadar dan kadar dia. Dia tidak dapat keluar selagi tidak tertulis ada jalan keluar. Dan zat yang ada di sebalik dia, sami'na wa ta'na, akan mengikut apa yang dia tulis dalam Lauh Mahfuz atau dalam kitab dia. Ini sebagai ahli sufi, you mesti faham pandangan, you mesti faham. Jadi you tak boleh benci orang-orang yang makan narkoba. Kenapa you mesti benci? Tak ada, you tak wujud. Dia pun tak wujud. Yang mainkan ini, main-main gurau-gurau, zat. Macam mana you mau marah dia? Kan? Seperti Nabi Adam AS. Nabi Musa marah dia. Nabi Musa AS berkata, ya Adam, engkau pergi pasal makan buah khuldi tu, anak cucu kau semua kena halau daripada syurga. Kau pergi makan buah khuldi ni, kau tengok, anak cucu kau semua kena keluar dari syurga. Apa Nabi Adam dia? Ya Musa, sebelum makan buah khuldi tu, ini dah dituliskan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Dah dituliskan. Apa nak buat kan? Ngam sajalah, makan dia ngam. Dah tuliskan. Seperti kamu tolak depan ustaz nasi biryani. Apa nak buat? Ngam sajalah. Kan? Atau apa tu? Kifli dengan Mrs. dia hantar apa? Bakso. Ada bakso sedap tu. Ngam sajalah. Kan? Dah diberi kan? Anita pun Kifli. Ngam sajalah. Jadi Nabi Musa makan ada dituliskan. Di sini kau. Zat di sebalik itu. Sami'na wa ta'na. Pasal itu Allah berfirman, rencana aku teguh. Ketetapan aku tidak akan berubah. Sunnatullah aku tetap. Wah, pasal apa? Yang berlakon adalah zat. Dan di sebalik zat tu yang maha halus lah. Diri dia sendiri tu. Kita selalu tengah yang maha halus kerana kita bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud dia tak ada maha halus, dia terus Allah saja. Kita tak boleh. Pasal kita tak dibenarkan menyembah bulan dan bintang. Kerana dia dalam maha halus. Tak boleh. Jadi itu pasal rencana dia teguh kan. Dan bila kita meninggal dunia, maka apa juga Allah beri pada kita tertinggal di dunia ini, tidak dibawa ke alam barzakh. Demi sesungguhnya telah putuslah hubungan antara kamu
dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan. Apa yang kita fikir kita wujud dan sebagainya kan, hak milik kita dan macam-macam lah. Bila kita dah meninggal dunia, ini semua tertinggal. Baru kita tahu ini hanyalah satu sandiwara hidup yang Allah reka untuk zat menjalankan tugas. Saya bisa bertazkirah begini kerana kalian sudah ada asas fahaman ma'rifatullah. Jadi apakah matlamatnya dengan sandiwara ni semua? Pertama, supaya kamu Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi bila kita faham kita tidak wujud, kita faham semua yang ada rakan-rakan kita semua tidak wujud, tapi masing-masing dengan peranan masing-masing, kita menghormati. Oh, dia Kristian, kita menghormati skrip dia. Islam, Hindu, anjing, hormati. Kucing, hormati. Itu semua zat juga. Dengan masing-masing punya skrip. Kan? Kita menghormati. Pasal pandangan kita sudah lain. Isteri kita, kita hormati. Anak kita, kita hormati. Zat, dia semua itu zat, pandangan kita. Kalau tak boleh, jadi Nabi Khidir. Kalau kita tidak boleh hidup dengan masyarakat, kita sudah faham ini. Jadi Nabi Khidir bersendiri. Atau seperti gua Kahfi duduk dalam gua. Tak boleh. Seperti satu budak, guru dia kata, bawa ni ayam, potong ayam ni ke tempat yang tak ada orang. Dia balik kata tak boleh potong. Kenapa? Mana pun Allah ada. Macam mana nak potong kan? Allah ada. Jadi kalau kamu tak boleh hidup dalam masyarakat, jadi Allah dah kasih tip dalam Al-Quran, ikut gua Kahfi penghuni. Ataupun ikut Nabi Khidir sendiri. Tak mengganggu orang. Kan? Dan saya sudah dalam keadaan itu 12 tahun. 1978 sampai 1990. 12 tahun. Tak ada orang tahu. Sendiri je. Orang ingat saya tak betul lah. Orang ingat saya dah gila. Orang tak mengerti. Tapi aman. Orang tak kacau kita. Orang tak ganggu kita. Kan? Aman. Tapi kalau kamu mau bermasyarakat, kamu dah faham ini, mestilah hormat menghormati. Walaupun isteri, walaupun dia tak nak dengar kata kita, kita hormat pasal dia tidak dengar kerana dia mengikut skrip dia. Mengikut apa yang sudah dituliskan untuk dia dalam kadar dan kadar dia. Kalau dia tak jadi nusyus, isteri yang nusyus, bukan kita. Skrip dia. Dan kalau dia nak lari dengan Bangladesh, skrip dia, bukan kita. Jadi kita tidak rasa duka cita. Tidak. Kerana ini berlaku. Itu pasal Rasulullah SAW sedih banyak umatnya belum beriman. Allah beri jangan kamu jadi orang yang jahil. Itu dia. Itu pasal Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa engkau matikan, lemaskan anak aku, ya Allah, anak aku. Maka jangan kamu jadi orang yang jahil. Bila kita ingat kita wujud, maka ini problem dia. Bila kita tahu kita tidak wujud, kita tidak akan menyapa perbuatan Allah SWT. Tidak akan. Dengan itu kita bisa menghormati sesama sendiri. Itu yang Allah berfirman. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku,
supaya kamu saling kenal mengenali. Untuk sampai peringkat ini, kita mesti tahu kita tidak wujud. Yang wujud adalah zat dia. Dan zat dia berlakon mengikut skrip masing-masing. Skrip yang ada. Jadi kita mesti menghormati sesama sendiri. Semua inilah seniman di sebalik zat dia. Dan skrip Allah SWT. Baru kita boleh menjadi kenal, mengenali, menghormati sesama bangsa, bersuku-suku boleh kenal, mengenali. Kalau tidak, tak boleh. Kan? Dan akhir itu, dan Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar kehidupan. Itu yang Allah nak beri. Lepas semua ni berlaku, Allah akan beri syurga. Syurga akhirnya. Itu yang dikatakan 99 kasih sayang dia, rahmat dia menunggu kita di hari kemudian. Kalau orang kafir tahu tentang ini, tidak seorang pun putus asa masuk syurga. Hadis sahih. Bukan saja itu, kita jumpa dalam Gospel Barnabas. Nabi Isa memohon pada Allah, ampunkanlah si iblis dan kuncu-kuncunya. Allah sedia ampunkan. Sedia. Jadi kita melihat ini, fahamkan. Senda gurauan adalah zat dia, bukan kita. Baru kita boleh hidup harmoni. Harmoni. Zat dia mengikut skrip dia yang ada. Jadi saya mau terapkan di dalam hati kalian. Supaya bila kalian hidup hari ke hari, ingatan ini, bila melihat yang lain, bahawa adalah zat yang berlakon mengikut skrip. Macam kamu lihat saya atau sahabat saya Aziz. Mana dia Aziz? Mana dia Ustaz? Ini kepala, ini tangan, ini badan yang slim, ini kaki. Mana dia Ustaz? Kan? Kan? So di pokok, mana pokok? Buah-buahan, daun, kayu, batang, dia punya itu apa? Root dia. Mana dia? Satu bayangan. Jadi bila kita tengok, kita faham zat yang berlakon. Dan berlakon mengikut kehendak dia. Maka kita yang sudah makrifat, kita angkat tangan, mereka berlakon mengikut kehendak Allah. Dan kehendak Allah juga di belakang hari. Allah beri mereka syurga. Kerana lakonan masing-masing. Maka Allah tetapkan 99 rahmat dia menunggu mereka di hari kemudian. Rasulullah berkata, kalau orang kafir tahu tentang ini, tak ada satu juga putus asa masuk syurga. Tengok itu. Dan ini juga membenarkan hadis yang Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, dia menulis dengan tangannya atas zatnya sendiri, bahawa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dan atas zat pun dia tuliskan. Dan Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah menetapkan dirinya atas dirinya kasih sayang. Surah Al-An'am. Dan dengan itu, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Tak tahu. Semua ni Allah uruskan semua. Kan? Dari segala jenis nikmat amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. Ini syurga yang Allah
sediakan untuk kita. Punya cantik, punya bagus. Kita tak dapat menjangkau nikmatnya. Itu pasal aku tutupkan itu sehingga mata tidak bisa melihat, kita tidak dapat membayangkan cantiknya syurga itu. Telinga tidak dapat mendengar bagaimana cantiknya syurga itu. Dan tidak terlintas di fikiran kita, minda kita, kecantikan syurga itu. Allah tidak kasih kita tip macam mana cantiknya syurga. Tapi memang cantiklah, kita tahu. Dia siapkan untuk kita. Kan? Sesungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahu? Tapi kesilapan kita ialah kita ingat kita yang berlakon. Kita wujud, kita berlakon. Ini kesilapan kita. Malahan Allah menerusi zat dia. Berlakon terus-menerus. Terus-menerus mengurus. Setiap tidak tidur lagi. Setiap waktu dalam kesibukan. Dia yang berlakon setiap waktu, bukan kita. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Siapa yang berlakon? Dia setiap waktu. Dia yang berlakon, bukan kita. Kan? Kalau kita berlakon, takkan dia akan setiap waktu dia dalam kesibukan. Dia yang berlakon. All the time. Setiap masa. Dia yang berlakon. Dia yang mengurus, dia yang tidak tidur, kan? Dia. Kita ingat kita tidur. Tapi kalau kita tidur tu, jantung kita berjalan, darah kita berjalan, pernafasan kita berjalan. Kan? Siapa yang berlakon tu? Dia yang berlakon. Sentiasa berlakon. Itu pasal kita tidak faham. Pasal Allah katakanlah, semua dari sisi Allah, semua dia yang buat, dia yang berlakon. Kenapa kamu tidak memahami perbicaraan sedikit pun? Tak faham ke? Bukan saja itu. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, celakalah dia kan. Macam mana kamu jika kamu berlakon? Memikirkan, menetapkan, celakalah kamu kan. Yang terus menerus tu berlakon siapa tu? Tak tidur. Dia kan. Kita dia masih berlakon. Jantung kita gudup, darah kita berjalan kan. Pernafasan dia masih berlakon, bukan kita. Yang berlakon tidur tu kita ke dia? Dia. Kan? Dia yang berlakon. Habis tu kita cakap kita kan. Itu pasal kau tak faham kan? Semua aku buat tu, semua dari sisi aku, semua aku buat. Mengapa orang tu hampir tidak memahami perbezaan sedikit pun? Sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan, celakalah dia. Bagaimana kamu menetapkan? Itu pasal bila kita sudah faham ni, banyak diam. Diam, duduk pintu belakang, zikrullah. Jangan turun pintu depan, mesti mau detach, renggangkan diri. Kau tak boleh ikut Nabi Khidir, memencil, atau ikut penghuni Gua Kahfi, memencil. Kalian bolehlah, saya tak boleh, saya ada tugasan, masih dengan masyarakat kan. Kau tahun 78, 90 memang saya terpencil. Tapi bila diberi tugasan tahun 1990, dah tak boleh dah. Terpencil pun kalian masih cari lagi. Tangkap Ustaz aja. Kan? Kalau kalian bisa. Bila kita dah faham ni, ingat kita ni tak wujud, sentiasa terapkan. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah menghendaki. Jadi kita tak tahu kenapa kan. Allah tidak menganiaya walaupun sebesar zarah akan hamba dia. Tidak. Allah tidak berbuat zalim. Tidak. Dan kita mensifatkan dia macam-macam. Sungguh Allah Maha suci dia sifat-sifat itu. Jadi
ini saya nak terapkan lagi sekali. Kita tak wujud. Saya ingat ni. Yang berlakon bukan kita tau. Yang berlakon zat dia tau. Mesti ingat ni lah. Kan? Dan kenapa marah? Kalau tahu yang berlakon zat dia. Dan kita tak wujud. Semua ikut skrip yang dia ada. Bila kita sudah faham itu yang Allah berkata, dia akan buat kita sehingga kita faham, kita tidak menjadi apa? Orang yang apa tu? Yang jahil. Ini yang kalau kita sudah faham ni, itu satu orang faqih yang berilmu adalah lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang abid yang kuat ibadah. Nah, orang berilmu. Kita sudah ada ilmu. Katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Kan? Tengok lagi ya. Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Waduh, kan kita faham kan. Ingatlah. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Ini kesilapan orang syariah. Diorang lemah dalam sini. Dia tak nak bertanya kita. Tapi kita dengan baik hati bikin jumatan. Sembarang jumatan ajar mereka. Kali dia bakar jumatan kita, kita kira balik dunia kita ni, kau punya pasal lah. Kita tak masuk campur. Kita tumpukan perhatian kita pada dunia kita. Dan kita tidak akan bagi mereka masuk dunia kita selagi dia tak ada asas ilmu ahli sufi. Kalau ada, baru bisa bermuzakarah. Dengan syariah kamu. Kalau tidak tahu, tanya bagi orang yang ilmu. Bagaimana Allah tu zahir? Bagaimana dia halus? Macam mana dia boleh meliputi? Kan? Macam mana dia lebih dekat urat nyawa kita? Kan? Macam-macam lah kita boleh tanya kan. Kenapa mesti ada syurga neraka? Kenapa ada ditetapkan anak Adam tu bila lahir ahli syurga, ahli neraka dan sebagainya? Ini semua dia mesti boleh jawab baru nak duduk semeja dengan kita. Tak boleh. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang dapat memahami. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di sini kamu lihat. Di antara kita semua yang sudah faham. Ada khilafiyah? Tak ada. Kamu tengok syariah, dia pergi khilafiyah, ya Rabbi. Beribu khilafiyah di antara ulama. Pening kepala. Sampai menjadi mazhab khilafiyah. Kita tak ada khilafiyah. Clear ilmu kita. Jadi satu sebelum saya berhenti. Kenapa Allah adakan syurga neraka? Tapi kalian mesti ingat, belum ada orang masuk syurga, belum ada orang masuk neraka. Kerana belum ada kiamat, belum ada hari kebangkitan, belum ada hari hisab, Dajjal pun belum turun, Nabi Isa pun belum turun, Mahdi belum turun. Relax lah. Mana? Kenapa kamu story Allah masukkan orang dalam neraka? Dan ini banyak berpendapat begitu dalam bukan sahaja agama kita, agama barat juga. Dia mentomah kita, kenapa kau Tuhan suka masukkan orang dalam neraka? Seksa teruk-teruk. Kenapa? Kita, dah masuk ke belum? Ada yang dah masuk? Kau cakap macam betul kan? Ada orang dalam neraka. Ada Allah seksa. Sekarang ada. Tak ada kan apa kau cakap Allah jahat, Allah zalim, Allah menyiksa. Mana dia? Mana proof?
Mana bukti Allah menyiksa? Mana dia? Belum pun masuk dah. Syurga belum, neraka belum. Ada tak ada. Tengah kosong ni. Kau nak beli rumah pangsa dah murah, tak ada orang nak beli kat dalam. Sekarang tak ada apa pembeli. Kalau nak lah. Kita jelaka dengan dia lah kan. Tak ada orang dalam neraka syurga lagi. Belum ada hari kiamat. Hari kebangkitan. Kenapa kau cakap ni semua? Dan Rasulullah berkata, Allah lebih sayang kita lebih daripada ibu kita. Ada hadis dia. Kalau ibu kata pada anak dia, "Adik, kau curi lagi ibu pergi goreng pisang. Ibu potong kaki kau dua-dua." Ada curi goreng pisang. Dia asyik curi ibu pergi goreng pisang. Ibu goreng ngap dia makan. Kau curi dia goreng pisang ibu akan potong kedua kaki kau. Kamu ingat ibu itu akan buat kalau dia sebenar ibu? Tidak. Kenapa dia cakap macam gini? Supaya anak tu berkelakuan baik. Itu niatnya. Di sini Allah mencintai kita lebih daripada ibu kita. Bila dia kata neraka dan kau akan dapat syurga untuk supaya kita balik kelakuan yang baik. Untuk kita sedar dan balik kepada kelakuan yang baik. Seperti ibu dia menggertak, menakutkan. Allah juga menakutkan kerana zaman yang turun firman ni zaman jahiliah. Manusia pada zaman tu anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Tak suka anak perempuan. Lahir dia tanam hidup-hidup. Judi, maksiat, berzina, menipu, membunuh, macam-macam. Mau bunuh Rasulullah, mau mencederakan Rasulullah, menyeksa, membunuh sahabat-sahabat. Maka Allah turunkan firman ini supaya mereka kembali menjadi orang yang baik. Menggertak seperti ibu kata, kalau kau curi pisang ni aku potong kaki kau dua-dua. Gertak. Tak boleh Allah gertak. Ugut tak boleh. Gendung-gendung satu kampung. Gendung. Ibu nak potong kaki anak. Gedebung. Ibu nak potong kaki anak. Betul kan? Betul ni. Sama gedung. Allah menyiksa orang dalam neraka. Allah merasa dah buat ke belum? Ibu potong kaki anak ni dah buat ke belum? Allah masuk orang dalam neraka dah buat ke belum? Baru cakap saja. Kenapa ibu cakap? Untuk anak tu jadi baik. Begitu Allah juga. Untuk dakwah, untuk baik. Dakwah sekarang lain. Allah bila mereka berdamai, Allah tak kasih kamu jalan untuk mengatasi mereka. Kita boleh perang mereka boleh berdamai. Dan taklah engkau muzakarah dengan mereka. Berdebatlah dengan hikmah dan sebagainya. Supaya mereka balik ke bawah. Tak boleh pakai yang lama punya cara. Yang lama punya cara diturunkan kerana masa itu semua jahil-jahil, jahat-jahat. Itu pasal ada Al-Quran, ada neraka syurga. Tetapi orang syariah yang saya jumpa, Allah menyatakan neraka ni bukan main-main, bukan gurau-gurau. Dia kata, kalau Allah tak boleh gurau, dia tak boleh jadi Tuhan. Pasal apa? Dia ada sesuatu yang kurang. Kita boleh jenaka, dia tak boleh. Betul tak boleh jadi Tuhan. Kan? Tapi dalam firman dia, senda gurauan main-mainan. Apa kau cakap dia tak boleh bergurau? Situ ada senda gurau dia. Kan Allah tak boleh bergurau. Cuma dia tak nak joke. Kalau dia kasih kita satu joke, kita ketawa sampai mati semua. Tak boleh tahan. Dia bahar. Dia punya kelakar tu kita tak boleh angkat. Semua arwah. Dia tak nak joke. Tapi Allah tak boleh senda gurauan. Kau punya pandangan tu yang jahat, yang inflexible, yang keras, yang tak boleh lembut. Dia cakap, Allah tak boleh bergurau. Dia beri syarat. Allah tak boleh bergurau. Dia beri syarat dengan Allah. Dia kata, kau siapa? Kau beri syarat Allah tak boleh bergurau. Kau siapa? Inilah ahli-ahli yang
ingat dia benar. Dia kau punya diri pun belum tentu tak masuk neraka. Kan? Imam Ghazali berkata, siapa tidak khusyuk dalam solat mereka, neraka will. Kau khusyuk tak? Dan kita tahu, kita ahli sufi, kita ditrain, diajar bagaimana nak ingat Allah khusyuk dalam solat. Kita ditrain, mereka tak ada. Jadi berukun mereka, bila angkat takbir tu, pada masa itu ingat Allah, lepas tu tak payah. Wah, bagus syarat syariah. Kan? Kita tak boleh sampai habis, sampai beri salam pun ingat, lepas salam pun ingat dia. Terus ya. Terus, kita lain. Jadi di sinilah saya nak sampaikan malam ini supaya kalian faham. Fahamkan ini ilmu sangat mustahak pada anak cucu kita pada masa hadapan Islam dan untuk agama, untuk Allah dan Rasul. Fahamkanlah ilmu ini sebenar-benarnya. Kan? InsyaAllah kita sama-sama berganding bahu untuk memikul dakwah ini. Jadi saya berhenti di sini, balik kepada Mayu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ada 1-2 pertanyaan Ustaz sebelum kita nanti zikrullah bersama. Ya. Ada pertanyaan beberapa yang sudah masuk via chat Ustaz. Yang pertama dari Khairul Anam. Assalamualaikum Ustaz. Khairul Anam dari Bali. Ya. Ada soalan, apakah ilmu hakikat a'damul wujud atau tidak wujud yang Ustaz sampaikan ini termasuk dalam manikam tauhid Ustaz? Manikam tauhid? Ya, jadi semacam apa ya, permatanya tauhid gitu Ustaz. Ini untuk ahli sufi. Ya. Untuk ahli sufi ini kita punya foundation, kamu cakap manikam lah atau asas lah. Ya, ya. Asas. Ya, benar. Ya, betul. Baik, yang kedua Ustaz dari Kurniawan Ali, ini dalam train Ustaz, dalam latihan. Ya. Boleh enggak saat kita berzikir kita sematkan kata-kata dalam hati, saya tidak wujud, saya enggak wujud, supaya kita bisa rasa kalau kita benar-benar tak wujud Ustaz? Asal kita punya minda masih ingat dia. Kalau minda kita masih ingat dia, tidak apa. Tapi kalau kita bertutur, tapi ingatan kita lari, itu tak boleh. Oh. Okay. Ingatan mesti ada. Itu pasal kita ingat dia, kalau ada kacau kita baca suratul Ikhlas, tapi ingatan tu tetap kita tahankan dengan bacaan suratul Ikhlas. Kan? Sehingga dia mantap. Begitu dah mantap, tak payah baca suratul Ikhlas. Kalau mantap, tak payah kata kita tidak wujud. Tidak wujud ni adalah kefahaman. Tidak payah kita sebut macam aku Melayu, aku Indonesia, tak payah. Kan? Sendiri tahu Indonesia, sendiri tahu kalau dah bahasa orang putih at the back of your mind, the back road of my mind. Kita tak wujud. Di minda kita tidak wujud, kita tahu. Kuncinya di ingatan. Tak perlu sebut-sebut. Oke. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya. Kemudian ini dari sahabat kita Malaysia mau bertanya Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz, pada hari akhirat kenapa perlu ada neraca atau mizan? Karena hidup kita ini segalanya telah ditakdirkan. Yang ditimbang itu kan hakikatnya zat juga gitu. Ya. Gimana? Ini ya kalau kita tengok, ini lebih kepada syariah. Ya, betul. Pasal kita tengok di situ, itu satu firman Allah. 2 firman dia yang berkait, atau 3. Satu sudah dikalungkan kitabnya di lehernya. Berarti bila kita lahir, kitab takdir kita sudah terkalung di leher bayi itu. Satu. Kedua, firman dia, hendaklah kamu hidup mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Ketiga, bacalah kitab ini akan tentang amal-amal kamu di dunia itu. Bacalah kitab ini. Inilah menjadi timbangan
bagimu. Bacalah kitab-kitab ini. Bacalah kitab ini. Inilah kitab amal perbuatan yang tergantung di leher kita di Allah. Kan? Kalau kita lihat ini, dan yang kamu katakan neraca dan itu semua, jadi kita tengok di sini, bagi orang yang mengetahui kita ahli sufi, kita sampai situ kita tahu stop. Ini macam neraca ni lebih kepada syariah. Syariah kerana mereka masih memikir mereka wujud dan sebagainya. So mesti ada pengadilan. Ada beratlah dosa, beratlah pahala. Dia ahli syariah, dia berfikir begitu. Kita tidak. Kita ridah. Apa pun ridah. Jadi di belakang hari kita baca amal perbuatan kita, itu saja Allah kata, bacalah amal perbuatan tu. Hidup ni senda gurauan, kampung akhirat baik bagimu. Kampung akhirat baik bagimu. Dia tidak cakap mesti masuk neraka, masuk syurga, tak ada. Tapi neraka syurga tu timbul dan neraca tu timbul untuk menginsafkan pada orang jahiliah pada masa turun di situ. Kalau kamu buat jahat, neraca kamu akan berat kepada dosa. Dan kamu akan masuk neraka. Ini lebih kepada menakut-nakutkan orang-orang jahiliah pada masa itu supaya balik ke pangkal jalan. Jadi sebab itu dalam Al-Quran itu tertulis itu. Tapi bukan untuk memang belakang hari itu mesti ada neraca. Tidak. Tengok firman dia. Kan? Bacalah buku yang kita ada tersangkut di leher kita. Akan amal perbuatanmu itu sudah cukuplah untuk kamu, kan? Belakang tu hidup di dunia senda gurauan, main-mainan, kampung akhirat baik bagimu. Semua masuk, kan? Itu 999 rahmat dia menunggu kita. Rasulullah SAW berkata sehingga orang kafir tak putus asa akan masuk syurga. Itu jawapan saya. Jadi neraca tu dan juga syurga neraka tu hanyalah untuk menakut-nakutkan orang-orang jahiliah pada masa itu supaya balik ke pangkal jalan. Kalau kamu buat dosa, neraca ni akan berat kepada dosa. Bukan pahala kamu akan masuk neraka. Begitu. Itu saya punya penerangan. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya akan buka floor di room. Silakan sahabat yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz, silakan seperti biasa untuk bertanya langsung dengan raise hand. Silakan. Satu pertanyaan singkat, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan dengan zikrullah. Silakan. Masih ada kesempatan ini satu pertanyaan singkat saja. Silakan. Kalau ada yang ingin berinteraksi langsung. Bisa langsung buka mic-nya. Ya, silakan langsung dibuka mic, sebutkan dari mana, namanya siapa. Tak ada? Mana? Pas. Oke. Pas Ustaz, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin kita akan berlanjut dengan zikrullah. Baik, silakan Ustaz untuk zikrullah 5 menit. Nah, jadi kita inilah pelita ahli sufi dalam dunia yang gelap ini ataupun malam yang gelap ini ataupun dunia yang gelap ini, inilah pelita kita, zikrullah. Sentiasa mindah kita mengingati Allah. Seperti kita boleh mengingati nama kita bila-bila masa, atau bangsa kita atau bahasa kita boleh ingat bila-bila masa. Kita juga boleh mengingati Allah dan kita tahu Allah itu tidak serupa, tidak boleh diumpamakan dan tidak boleh dilihatkan. Jadi apa juga terlihat, apa juga berupa, apa juga yang boleh diumpamakan bukan Allah. Kita ingat saja. Jadi dengan kita berpesan tentang ini, dia tak serupa, tidak seumpama, tidak boleh dilihat dengan kedua mata, tidak boleh kita umpamakan dan tidak boleh berupa. Maka apa juga yang masuk
berupa yang boleh diumpamakan dengan hayalan atau sebagainya, atau yang boleh dilihat, kita nafikan. Jadi kita dengar itu, kita tahu Tuhan kita ingat saya tidak serupa, tidak seumpama. Seperti kita ingat nama kita tanpa kita eja, tanpa kita rupakan nama kita. Lepas tu kita ingat Allah, naklah kita fokus. Ada ingatan tu, ingat, fokus. Tu Imam Ghazali cakap kita mesti fokuskan ingatan kita semua kepada ingatan Allah SWT tu. Fokuskan dan kunci jangan kasih apa pun masuk dan istiqamah. Dan teruskan sehingga kita rasa kepenatan turun. Makna walaupun turun masih kita terus ingat dia. Tapi tak payahlah kita duduk macam fana begitu. Kita boleh berjalan berapa tetap kita boleh ingat dia. Baik, bismillah, ingat dalam minda Allah. Lepas tu fokus pada ingatan Allah. Fokus. Jangan kasih apa pun masuk. Apa pun masuk nafikan. Fokus. Istiqamah. Bertahan. Bismillah.
Sudah 5 menit Ustaz. Baik. Terima kasih ya. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.